Assalamualaikum. Bertemu lagi saya dalam rancangan Sesembang. Okey, sebelum ni saya ada kawan-kawan lain yang membawakan rancangan Sesembang ni. Hari ni hari pertama saya dalam rancangan Sesembang. Okey, hari ni kita nak cakap tentang kesedaran. Kesedaran apa? Kesedaran untuk memelihara alam sekitar, untuk membuang sampah di tempat yang betul, di tempat yang sesuai dan tidak membuang merata-rata. Okey, sebelum tu kita saksikan laporan khas ni. Abang, maaf ya, tak elok abang buang sampah macam ni. Kalau nak buang, abang ambil beg ni, simpan sampah dalam ni dan simpan dalam kereta ataupun bila dah sampai tempat sepatutnya, abang buang dalam tong sampah. Terima kasih. Tahukah anda, sedarkah anda sikap sebegini harus wajar dikekang kerana aktiviti ataupun tabiat membuang sampah merata-rata sekecil mana sekalipun ia memberikan impak negatif kepada alam sekitar. Dan sikap ini harus dikekang kerana ia menyumbangkan persekitaran yang tidak elok dan sakit mata memandang. Purata kutipan sisa pepejal di Kuala Lumpur mencecah 2,500 metrik tan sehari. Malah apabila menjelang musim perayaan, kutipan ini boleh meningkat 500 metrik tan saban hari. Lebih 300 juta ringgit diperuntukkan kerajaan untuk menguruskan sisa pepejal di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Jumlah ini dapat dikurangkan sekiranya penghasilan sisa pepejal diminimumkan dan penjimatan itu boleh diperuntuk untuk membangunkan infrastruktur lain. Menjelang Tahun Melawat Malaysia 2020, kerajaan mensasarkan kunjungan 36 juta pelancong ke dalam negara. Justru aspek kebersihan adalah tunjang utama keselesaan pengunjung. Selepas melancarkan kempen anti-litter Give Your Litter a Lift Home di Seri Kembangan, Selangor. Kempen ini merupakan satu langkah proaktif pihak Alam Flora untuk mengajak masyarakat membawa satu beg khas di dalam kereta bagi menyimpan sampah-sampah kecil. Ini bagi mengelakkan pembuangan sampah dari kenderaan terutama di persimpangan lampu isyarat, jalan-jalan utama dan lebuh raya dijadikan tabiat. Sememangnya, untuk mengubah budaya negatif sukar dilakukan dan hasilnya lambat dilihat. Namun, kita harus bertanya kepada diri sendiri, kalau perubahan tidak datang dari kita, siapa lagi? Itu dia laporan khas yang dibawa daripada wartawan RTM. Okey, itu satu teladan yang tak baik yang untuk kita contohi. Memang satu sindrom masalah penyakit orang Malaysia kita ni yang suka buang sampah dari kenderaan. Memang kita harus ada sediakan beg hijau. Beg hijau ni senang je. Kita pergi mana-mana shopping kompleks sekarang, kita sama ada pusat membeli belah tu menyediakan beg hijau ataupun kita boleh bawa dari rumah. Ataupun kalau nak beli dalam RM1 atau RM2 sahaja. Okey, untuk bercakap lebih tentang kesedaran memelihara alam sekitar ni, saya ada seorang tetamu istimewa dari GRAS Malaysia, iaitu Cik Aisyah. Okey, terima kasih. Selamat datang Cik Aisyah ke rancangan Sesembang. Okey, terima kasih. Okey, Cik Aisyah, boleh saya panggil Cik Aisyah atau saya panggil Aisyah je? Boleh je Aisyah pun tak apa. Okey Aisyah, tu lagi santai kita. Santai gitu. Okey, betul. Okey, Aisyah dari GRAS Malaysia. Apa tu GRAS Malaysia sebenarnya? Okey, GRAS Malaysia ni adalah sebuah NGO yang mana kami ni telah ditubuhkan secara rasminya pada September 2014 lah. Jadi 4 tahun yang lepas lah kita kira kan. Okey. Kemudian pendekatan yang kami bawa ataupun agenda kami lah lebih kepada Islamic environmentalist, di mana kita nak tanam dan semaikan satu peranan khalifah atas muka bumi ni untuk mentadbir dan mengimarahkan bumi dengan sejahtera lah. Gitu. Okey, mengimarahkan khalifah tu. Pendekatan khalifah tu macam mana, Aisyah? Okey, macam mana kita tahu kan, Allah dah cakap dalam surah Al-Baqarah kan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kan. Allah dah cakap dekat malaikat. Okey, ni saya cakap saya sembang kita kan. Okey, Allah nak jadikan khalifah atas muka bumi ni. Siapa dia khalifah tu? Manusia. Iaitu kita sendiri lah, kita sekarang kan. Jadi walaupun waktu tu dapat tentangan kan daripada orang kata iblis dan syaitan untuk tak nak perkara tersebut lah sebab nanti kerosakan dan sebagainya berlaku. Tetapi Allah percaya yang khalifah ni, yakni manusia ni boleh untuk mentadbir. Sebab itulah GRAS ni kami percaya akan orang kata meyakini dan mengimani dengan ayat tersebut. Jadi semestinya ada golongan yang Allah kata ataupun pihak dalam golongan manusia ni untuk mentadbir bumi.
Jadi why not kan kita jadi antara golongan tersebut lah yang boleh mentadbir. Bukan dia memusnahkan ataupun membawa kerosakan lagi pada bumi. Okey, faham. Itu dia konsep khalifah yang dibawakan oleh Kelas Malaysia. Konsep Islamik. Islamic environmentalist. Islamic environmentalist. Ya, Okey, tu insyaAllah. kelu lidah saya nak sebut. Okey, tadi Aisyah dah tengok dah laporan khas tadi tu. Ya. Okey, macam apa pendapat pandangan Aisyah tentang rakyat Malaysia yang buang sampah dalam kereta ni? Okey, berdasarkan klip video kita tadi kan, pada saya itu jelaslah menunjukkan kepada kita betapa rendahnya tahap kesedaran rakyat Malaysia kita sekarang lah. Sebab kalau kita bercakap tentang penggunaan tong sampah tu sendiri, rasanya macam budak 5 tahun pun boleh clear kan. Okey, tong sampah, tempat buang sampah. Kita faham dah. Tapi orang kata benda tu semua orang tahu, tetapi dari sudut aspek kesedaran dan juga amalan tu, sayang kita tak ada. Jadi yang pentingnya memang ramai orang tahu, tapi kalau kurang kesedaran tak jadi juga. Dan sebenarnya 3 aspek ni, tahu, sedar dan buat, itulah yang menjamin untuk kita sebagai rakyat Malaysia ni berjaya jaga alam sekitar kan. Jadi Itulah. insya-Allah Itu lah. dia. InsyaAllah menjaga alam sekitar tu memang tanggungjawab bersama, betul tak? Memang harus dipupuk daripada kanak-kanak lagi. Betul. Macam di Jepun, apa yang saya baca, bila dia pergi ke tadika, memang dia ajar tentang pembersihan, kebersihan semua kan? Okey. Peranan GRAS sendiri tu macam mana, Aisyah? Okey, kami ni lebih berfokus kepada bahawa kesedaran lah kan. Okay, kesedaran berkaitan dengan environment atau alam sekitar ni, yang kita fokus antaranya elemen yang kita bawa adalah kita nak bawa satu persepsi masyarakat ni tukar. Sampah tu adalah sesuatu yang ada nilai. Bermakna kat sini bila kita nampak sampah tu ada nilai, orang tak nak buang kan? Betul. Okay. Betul. Mungkin saya tak clear macam mana tu tak ada nilai, kalau macam mana sampah tu nampak duit ke gitu ke? Tapi itulah yang kita cuba bawa. Bila kita tengok sampah contohnya plastik, botol plastik tu, kita tukarkan dia jadi pasu, kita tukarkan dia jadi apa-apa bahan yang boleh bermanfaat lah, diguna pakai semula. Ataupun senang kita cakap macam upscaling balik kan, upcycling balik barang tersebut. So jadi saya difahamkan Aisyah, GRAS ni dia mengamalkan 3R. Ya, 3R pun. So kalau boleh Aisyah terangkan sikit tak secara ni? 3R tu ialah reuse, Yes. reduce dan recycle. Ya, betul. Okey, teori 3R tadi kan, reuse, reduce dan juga recycle. Dan saya nak tambah lagi satu, kalau boleh saya. Boleh, silakan. Okey, yang sepatutnya kita tambah lagi satu R, refuse. Refuse tu boleh kita letak dekat depan reduce tadi. Refuse, reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Yes. Okey, 4R tu. Itulah. Okey. Refuse macam mana kita tahu lah kan, kalau kita menolak, kalau kita ada alasan lain untuk tidak menggunakan barang tersebut, barang yang boleh mencemarkan alam tersebut, kita refuse lah, kita tolak daripada menggunakannya. Contoh kan, saya bagi contoh. Okey. Penyedut minuman kan, atau straw lah, boleh cakap kan. Kalau kita pergi restoran dan sebagainya, kita ada hak sebagai pelanggan, kita ada hak dia untuk bercakap, okey, saya tak nak minuman saya ada straw. Why not kan? Kita boleh cakap benda tu. Okey, macam cakap pasal straw, Aisyah, mana kita boleh dapatkan straw-straw yang green, yang hijau tu? Maksudnya yang kita boleh bawa macam dia penggunaan straw stainless steel ke kayu ke macam mana tu? Okey, untuk menggantikan straw penyedut minuman yang mana orang kata susah untuk diurai kan dalam tanah. Maksudnya sebab dia adalah material, saya cakap pasal straw ni sikit, dia adalah material yang orang kata sekali pakai kan. Even kalau macam kita nak beli minuman dekat kedai minuman, and then straw tu kita pegang terjatuh kan, kita buang kan. Betul. Jadi itu adalah orang kata apa, lepas tu kita buang atas sampah, padahal dia punya kesan dia memberikan kesan pada tanah ataupun straw tu sendiri untuk diuraikan mengambil masa bertahun-tahun. Betul. Padahal kita buang tu sekejap je. Jadi antara alternatif lain untuk kita gantikan daripada guna conventional straw ni adalah orang kata stainless steel lah. Stainless steel, okey, betul. Ataupun kertas. Saya pun ada tengok dalam laman Sesawang tentang satu artikel tentang pencemaran laut. Banyak straw-straw ni sebenarnya bahaya kepada reptilia hidupan laut. Ya, saya pernah nampak ada straw yang tertusuk ke dalam penyu, ikan jerung yang tertelan straw yang jumlah yang banyak. Jadi maksud
Aisyah bila cakap refuse tu maksudnya kita menolak. Ya. Maksudnya mungkin saya boleh bagi senario kat sini. Di mana saya pergi ke kedai makan, Ya. saya nak bungkus bawa balik, saya bawa bekas sendiri dari rumah. Ya, betul. So saya cakap dengan pemilik kedai restoran tu, okey, saya tak nak bubur dalam plastik. So saya bawa bekas sendiri. Itukah yang dimaksudkan dengan refuse? Boleh ya, cuma mungkinlah dalam masyarakat kita nampak benda tu asingnya nak buat, susah, macam yalah pandangan orang kan. Padahal kalau di Korea, di Jepun kan, amalan tu diorang dah ada kemudahan dari sudut bahan-bahan tersebut kan. Tapi kalau di Malaysia mungkin kita kurang dari sudut tu, kita yang inisiatif sendiri untuk buat, tak ada masalah sebenarnya. Tu contoh dan juga model untuk orang lain lagi. Okey, peranan GRAS sendiri itu macam mana dalam memupuk kesedaran untuk masyarakat ni? Okey. Ni maksudnya lebih pada program kami lah. Okey. Sebab daripada program lah kita nak orang kata suntik dan jentik lah elemen-elemen yang kesedaran tadi. Itu antaranya kita orang ada buat waste bank Kundasang, kat Kundasang. Okey, program tu apa nama program Aisyah tu? Dia lebih pada recycle program kita semula, program kita semula. Oh, program kita semula. Yes, Okey, program kita semula yang mana berpusat di Kundasang dan melibatkan masyarakat sekitar situlah. Komuniti yang berdekatan situ. Dia orang boleh kumpul barang-barang kita semula tadi dan dibawa ke waste bank tersebut. Kemudian pihak kami akan tukarkan barang kita semula tadi kepada token ataupun benda yang berharga. Tu value. Yang kedua antara yang lain kami buat recycle playground di mana kami menggunakan tai-tai terpakai. Itu menarik. Itu menarik, saya suka. Okey, macam mana guna tai-tai terpakai tu? So daripada tai-tai terpakai yang kita orang kata ada yang sedekah ke, ada yang bagi, ada yang kita beli juga, murah je kan tai-tai terpakai ni. Jadi kita akan buat taman, tempat duduk, jongkek-jongkek ni. Jongkek dan banyak lagi peralatan halangan kan, ada tempat-tempat main macam askar tu. So kita bina struktur-struktur yang macam tu jadi satu taman permainan. Dia jadi macam taman permainan kanak-kanak. Dan kemudian kita cat lah. Kita cat putih dulu, kemudian baru kita cat lain-lain lah untuk bagi dia cantik. Okey, taman permainan kanak-kanak ni memang budak-budak. Seperti yang kita dapat nampak dalam TV tadi tu. Kak Cik buat permainan, macam taman permainan yang yang dibuat daripada tayar-tayar ni lah. Betul. Tenaga kerja tempatan ataupun ambil dari tenaga kerja luar ataupun aktivis GRAS sendiri? Ya, aktivis GRAS sebagai orang kata trainer lah. Kami turun ke komuniti, kemudian kita akan maksudnya melatih bersama-sama dan dari sudut macam hiasan recycle playground tu sendiri dibuat oleh komuniti ikut kreativiti dia orang macam tu. Okey Aisyah, itu dia kita dah tahu serba sedikit. Kita dah tahu serba sedikit tentang aktiviti GRAS. Kita akan berehat seketika. Okey, kita kembali lagi dalam rancangan Sesembang bersama saya Aisyah dari GRAS Malaysia. Okey, cakap pasal kesedaran, macam mana kita nak memupuk kesedaran masyarakat supaya sedar tentang pembuangan sampah yang di tempat yang betul, yang tempat yang kiranya kita dapat letak macam khusus ataupun kita boleh terapkan yang 4R tu tadi. Okey, berkaitan maksudnya cara lah kan. Cara. Pada saya sendiri, pertama sekali kan pendidikan tu paling penting. Maksudnya ibu bapa tu sendiri kena sedar di samping ialah kita hantar anak ke sekolah dan sebagainya kan. Untuk kat sekolah memang kita ada jadual kebersihan kelas dan sebagainya, tapi di rumah bagaimana pula? Jadi peranan ibu bapa tu sendiri kena tekankan kepada anak-anak tentang orang kata kena ambil berat lah. Okey, anak-anak sekalian buang sampah macam ni. Jadi selain pada tu dekat rumah sendiri kalau boleh kita sepatutnya dah mula amalkan pengasingan sisa. Termasuklah ni salah satu orang kata masalah juga dekat Malaysia kan. Kita dah ada kemudahan yang diperuntukkan kan. Tong-tong kita semula. Plastik, kertas-kertas kan, gelas-gelas dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku, orang kata sikap dan juga mentaliti rakyat Malaysia ni mungkin masih dia rasa okey tu sampah juga tu kan. Dia tak bertindak pun untuk
Okey, dia nak buang tin aluminium. Dia buanglah sepatutnya dalam. Dia punya tong yang sepatutnya kan. Okey. Okey, macam yang saya faham kan, yang saya faham, tong biru tu untuk kertas, betul? Ya. Coklat untuk kaca, Kaca, kan? Dan tong jingga untuk aluminium dan besi. Ya, Tetra Pak. Okey, selain daripada sekolah untuk nak cari 3 tong yang tersegam indah yang bersedia berkhidmat untuk kita semua ni, mana lagi kita boleh cari tong-tong ni? Itu pihak-pihak macam Jabatan Pengurusan Sisa dan Pemberdayaan Negara, SW Corp, maksudnya pihak-pihak yang berkaitan ni lah, pentadbiran sini lah, pengurusan. Kalau dari aspek kita ada juga Alam Flora, Majlis Pemandaran, itu antara pihak-pihak yang ni. Tapi maksud Sahih macam kat rumah Macam kat rumah. macam kat rumah, okay, perlukan kerajinan sikit lah kalau tak nak keluarkan duit ataupun kos yang tinggi dengan membeli. Kita DIY sendiri. DIY sendiri, okey. Tong kita semula kat rumah. Sebab dia kalau macam contoh kertas ataupun tin ke botol kan, dia syarat dia untuk kita semula ni kan, dia kena kering dan orang kata tak basah tu dan bersih. Sebab tu kat Jepun pun sampah dia orang kalau macam contoh dah basah kan, dia orang akan gantung dulu sebelum dimasukkan kepada dalam tong kita semula dia orang. Okey, faham. Okey, cakap pasal kesedaran untuk memupuk masyarakat ni. Okey, kita tahu memang tanggungjawab ibu bapa tu sendiri untuk betul. mendidik anak dia. Tapi macam mana kita nak mendidik ibu bapa supaya dia orang mendidik anak dia orang? Bagi maksud saya, okey, banyak ibu bapa tu yang pandang, yang ambil enteng tentang buang sampah. Kadang-kadang dia orang tak sediakan pun beg dalam kereta. Maksudnya dia orang main campak je. Ataupun kalau macam saya akan tunggu sampai di kawasan RNR ataupun kawasan yang tersedia, saya akan buang sampah. Oh, bagus. Memang bagi saya pun anti, dan bagi saya kesedaran, memupuk kesedaran ni memang kita patut buat untuk orang dewasa dahulu. Betul. Kalau boleh kita buat, kita nak bagi dia sedar. Sebab saya tengok perokok ramai yang buang puntung rokok sambil drive. Itu memang saya selalu observe lah. Kalau ada on board kamera tu, kita boleh saksikan banyak orang yang buang. Ataupun kadang-kadang yang saya pernah nampak tu botol air buang tu. Tu membahayakan pengguna jalan raya ya. Sebab bahaya kepada, kalau kereta dia dapat botol tu mungkin terpelanting kena penunggang motosikal. Penunggang motosikal tu yang paling bahaya sebenarnya. Sebab mungkin boleh tergelincir dan melanggar kereta lain. Okey. Cakap pasal kesedaran, kembali kepada kesedaran, peranan Grass Malaysia dalam membuatkan apa lagi aktiviti yang untuk menyedarkan masyarakat tentang kesedaran ni? Antara lain program yang kami lakukan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat ini sendiri, kita ada buat safe watering pot, iaitu safe watering pot ni adalah pasu yang macam mana ayat mudah dia menyiram pokok dia sendiri. Oh, siram pokok sendiri, okey. Okey, pasu tu daripada botol. And then kita tanam pokok, bawah tu ada air. So, dia boleh bertahan dalam 2 minggu lah sekurang-kurangnya. Kalau macam kita nak pergi bercuti dan sebagainya, kita boleh tinggal pokok dekat rumah kita tu dalam keadaan baik lah. Okey, pokok apa tu? Pokok, tumbuhan sayur-sayuran untuk kita makan ataupun boleh hiasan? Boleh juga. Untuk hiasan pun boleh, untuk bunga pun boleh. Pudina ke, apa lagi? Kunyit. Banyaklah macam lebih pada sayur-sayuran, ulam-ulaman gitu. Okey. Satu lagi yang saya nak tahu tentang self-watering pot tu, pot ya kan? Ya. Okey. Dia tu menggunakan banyak apa yang kita letak dalam tu sebenarnya? Okey, tanah hitam. Okey, tanah hitam. Okey, kemudian dekat dia adalah teknik dia kan, pemotongan sendiri, macam mana penggunaan botol tu sendiri, kalau boleh yang sesuainya 5 liter ataupun 3 liter. Kemudian kat tengah-tengah tu kita akan letak kain buruk ataupun span. Biasanya kita guna span lah. Kemudian bawah tu baru air. Okay. Air pun adalah paras-paras dia tertentu. Sebab tu kita macam kena ada bengkel. Benda tu memang biasanya kami buat dia berbentuk bengkel lah. Ataupun lagi satu urban farming. Boleh terangkan sikit? Vertical farming kan. Vertical farming ni pun bentuk dia sama juga. Kita gunakan botol. Sebab apa tau, botol ni ataupun plastik sebenarnya cakap kan, antara top 3 lah orang kata penghasilan sisa yang tertinggi di Malaysia. Plastik botol? Yang pertama sisa makanan Malaysia kan. So macam botol-botol tadi tu kita akan gunakan untuk tanam pokok, tapi adalah kalau macam vertical farming tu kaedah dia macam kita guna botol yang 1.5 liter. Okay. Kemudian kita vertikal,
Dan kita buat bentuk structure dia banyak dalam bentuk macam dinding. Okey. Jadi di samping dia macam boleh orang kata kita boleh tuai lah ulaman yang keluar daripada vertical farming tadi, kita juga orang kata bagi kesejukan, kehijauan sebab oksigen kata kan, sejuk. Bila tumbuhan banyak ni sejuk lah. Sebab itulah macam urban farming ni biasanya kami akan perkenalkan kepada mereka-mereka yang duduk kat bandar untuk ruang yang kurang tanah kan, rumah flat dan sebagainya. Okey, ibu pejabat di Kramat Permai kan, Aisyah? Ya, ya. Okey, selain pada kempen urban farming ni, apa lagi yang kita boleh buat, kita boleh lakukan untuk terapkan 3R dalam kalangan masyarakat ni? Okey, itulah kempen lah saya kira. Antaranya sebab media kempen yang berbentuk terus kepada komuniti ataupun kempen media sosial ni sendiri, publicity orang kata, sebab sekarang ni semua benda hujung jari kan. Jadi nak capai, nak akses tu mudah. Maksudnya kempen-kempen berkaitan dengan kesedaran ni boleh dibuat secara ringkas dan padat dalam bentuk media sosial. Okey, macam Aisyah sendiri peranan dalam GRAS Malaysia ni apa yang Aisyah buat? Sebab ini pertubuhan bukan kerajaan, so dana tu mungkin sendiri ataupun ada orang yang memberikan sumbangan yang kelas. Jadi peranan Aisyah dalam GRAS tu macam mana? Okey, kami macam saya sendiri saya baru masuk dalam 2015, 2016 macam itulah. Lama, dah lama dah. Okey. Biasa je kalau ikut pengalaman biasa-biasa je. Jadi macam pada asalnya macam mana GRAS ni bagi saya dia mampu memberi kata kesedaran pada kami dulu, sebab kami yang sukarelawan kita masuk dalam bentuk kita minat je awalnya kan. Kemudian balik pada soalan saya tadi. Okey. Macam mana kita peranan Aisyah sendiri dalam GRAS Malaysia. Okey. Jadi waktu kita turun kepada komuniti tu, kita bersungguh-sungguh untuk menerangkan contoh okey, tahu tak bahayanya plastik ini sekian. Okey, tahu tak baja orang kata apa? Sisa makanan yang kita buang bazir banyak-banyak ni, memanglah tak elok bazir tu, tapi nak cakapnya tentang sisa makanan ni pun ada nilai. Kita boleh tukar kepada baja kompos. Yang tu mungkin masyarakat kita tak tahu kan. Jadi macam kita berkongsi ilmu pengetahuan yang kita ada, kemudian cuba terapkan dalam keluarga, diri sendiri, rakan-rakan. Cuba pengaruhilah orang sekitar. Okey Aisyah, okey itu sedikit perkongsian yang Aisyah kongsikan kepada kita tentang kesedaran memupuk, kesedaran membuang di tempat yang betul. Okey, soalan terakhir Zahir, apa kempen yang terbaru yang GRAS Malaysia akan lakukan? Mungkin Zahir pun sendiri boleh datang tolong. Apa yang misi yang akan datang ni? Okey, untuk yang mendatang untuk 2019 ni insya-Allah kami akan mengadakan satu misi kami ni agak besar lah kan. Kita nak mewujudkan satu program dai konservasi. Kita nak melahirkan lebih ramai lagi dai konservasi yang dai apa? Konservasi. 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 Dia bahasa Inggeris yang conservation. tapi macam Indonesia sikit. Dai konservasi yang mana program ni akan melibatkan beberapa institusi lain lah macam masjid, badan-badan agama lain. Okey, itu dia kita bersama dengan tetamu kita Aisyah dari GRAS Malaysia. Okey, apa yang kita nampak sini, kesedaran, memupuk kesedaran tentang alam sekitar ni bermula dari rumah. Kita sendiri harus menyediakan tempat untuk membuang sampah yang betul, Jadi kita perlu meningkatkan kesedaran orang ramai. Jadi bermula dengan diri kita sendiri. Okey, misi yang akan datang tak lama lagi untuk GRAS Malaysia ni, dia akan buat kempen dai konservasi. Tu tersasul saya nak sebut sebab panjang sangat. Okey, jadi dai kira pendakwah untuk pendakwah hijau ya kan? Ya, betul. Itu dia. Sekian dahulu. Okey, kita setakat ini saja yang saya dapat kongsikan dalam rancangan Sesembang. Okey, jumpa saya lagi dalam rancangan Sesembang yang akan datang. Okey, itu dia. Terima kasih kerana setia bersama saya untuk 30 minit ni. So, Cik Aisyah.